hak kita atas dia, hak dia atas kita. Hakul muslimin khamsun, radus salam, jawab salam, wa ayadatul marid, menziarahi orang sakit. Kena pergi. Tengok macam Nabi. Kan, perempuan Yahudi yang kutuk Nabi, tak berhenti setiap hari tu. Bila sakit perempuan Yahudi ni, Nabi dapat tahu, Nabi pergi ziarah. Mendengar ni yang tu ya Muhammad, minta maaf lah Muhammad, aku kutuk kau ya Muhammad, setiap hari aku kutuk kau ya Muhammad, minta maaf lah Muhammad, aku tak sangka kau macam ni Muhammad. Kau dengarlah aku cakap ya Muhammad, la ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab nanti bila dikutuk oleh perempuan Yahudi ni, tak pernah langsung menjawab. Nabi senyum je, relax, cool and again. Kita cuba kalau orang kutuk kita, tu mak Din, mak pancing untuk orang kutuk. Alah, pergilah yang surau, mancing tak pandai, kutuk-kutuk. Din, kamu jangan sembarang cakap, makan sembarang makan, cakap jangan sembarang cakap. Kena 3 kali, bagi dah, belum lagi bagi. Bagi Din, ni tangan dah mula dah. Kita Nabi buat tak tahu dia. Din sakit, kita pergi tengok, menangis dia tu, minta maaf lah Pak Mak. Pak Haji saya kutuk Pak Haji. Tak apalah Pak Haji, saya kutuk Pak Haji. Saya kata Pak Haji ni suruh tak guna. Tak apa Pak Haji. Saya tak sangka Pak Haji datang dia lah saya. Besok datang dia ke surau. Jadilah dia Din geng pancing dan surau. Dua sekali. Itu dia tersebut akhlak Nabi ajar untuk kita. Kan? Betapa cantiknya akhlak Nabi SAW. Ikat silaturahim. Perbezaan tolak ketiru. Manusia memang takkan sama. Pak Imam makan cemeti, saya makan naan. Kedai sama, kedai Al-Anwar Baju batu 3 tu. Tapi Pak Haji, Pak Imam order kasih capati tu. Saya pula nanti satu tandoori. Mana nak sama? Memang manusia tidak akan sama. Tapi Nabi kata ikhtilafu ummati rahmah. Perbezaan umatku itu sebenarnya satu rahmat. Bila kita banyak pemikiran, banyak perbezaan pendapat, sebenarnya dia boleh membentuk percabahan minda. Itu sebenarnya kita boleh lebih maju lagi. Tapi bila kita berbeza pendapat, orang kanan pergi kanan, okey pergi. Allah. Itu yang berlaku tuan. Di banyak tempat sini saya tak tahulah, saya harap tidak lah tuan. Geng surau dengan geng surau. Geng pancing dengan geng pancing. Tak kata apa tuan. Sepatutnya wasilul arham. Kita boleh sambungkan silaturahim. Itu dia tuan-tuan. Ambillah apa yang Nabi sebut itu. Kemudian Nabi kata di last lagi, saya tak mau ingat matanya, selalulah kita buat qiyamul lail wal qiyam wan nas niyam atau kama qala. Bangun wa qiyam bil lail wan nas niyam. Bangun tengah malam tatkala manusia sedang tidur. Ini dia tuan. Nak bentuk kekuatan diri, nak mengadu kepada Allah, itulah masa yang paling baik. Sepertiga malam yang akhir. Akak nak mengadu kepada Allah, perihal suami akak nak kahwin dua, nak kahwin lagi, mengadu kepada Allah. Ya Allah, kendurkanlah hajat dia, ya Allah. Sebab dia memanglah kendur pun. Mengadu kepada Allah. Allah Ta'ala bagi besok, kalau 3 kali Jumaat buat, insya-Allah kendurlah hajat yang depan. Tak jadi kanser. 5 janda dah jadi hantu. Hantu kat 5. Mengadu kepada Allah tuan-tuan. Itu yang Nabi ajar. Sebab itulah tuan-tuan, saya bila mengajar di banyak tempat, bukan tak banyak sangat, adalah sikit-sikit. Bila saya mengajar, saya bawa kitab, satu kitab yang menceritakan, yang menjadi bukti kasih sayang cinta Nabi SAW kepada kita. Nabi cerita kelebihan wudu, Nabi cerita kelebihan azan, Nabi cerita kelebihan jawab azan, Nabi cerita kelebihan bina masjid, Nabi cerita kelebihan duduk dalam masjid, ziarah masjid, Nabi cerita kelebihan solat, Nabi cerita kelebihan qiyamul lail, Nabi cerita kelebihan sembahyang sunat, Nabi cerita kelebihan sedekah, Nabi cerita kelebihan zakat, Nabi cerita kelebihan tolong orang. Ini kita akan buat.
Syaraful Ummatil Muhammadiyah, disusun oleh Al-Marhum Syekh Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala, ulama Mekah, keturunan Nabi SAW, Ahlul Bait Habaib Nabi SAW. Harganya RM10 sehari. Kempen Ustaz, kempen yang baik tak apa, bukan saya kempen suruh beli kopi larut atau kopi gano atau kopi kuat. Ini suruh magic tuan. Dan terjual di Perak hampir 1000 naskah. Betul Ustaz? Lah tak, saya tanya orang yang saya mengajar. Daripada Bidor, Taman Seri Bidor sampai ke Masjid Jamil baru kopi. Inilah kitab saya mengajar tuan. Tapi dia bukan satu siri, dia 2 siri. Ada siri yang kedua ni dia tuan. 2 siri. Mana kalau beli 2, RM20. Tak banyak saya bawa. Siapa cepat dia dapat. Tapi dapat sudah dah cukup satu dulu pakai. Tuan-tuan carilah yang lain belum tengok kau ada siri. Lepas itu ada satu kitab dikarang oleh seorang ulama Mesir, namanya Syekh Abdul Fattah Abu Udah. Cerita dia Nabi SAW sebagai mu'alim, sebagai seorang pendidik. Bagaimana cara Nabi mendidik. Kita sebagai acuh boleh hadiahkan buku ni kepada anak kita yang baru dapat susu, yang baru dapat baby. Bukan sekadar kita cukur jambul saja, berendui bagi pada menantu kita. Hanya dia beli buku mendidik anak ni, Nabi Rasul Mu'alim, ada harganya RM20. Limited edition, tak banyak saya bawa. Tapi Tok Sidah tak pegang tu, ada harapan. Ada pegang, ada orang habis lah. Itu dia tuan-tuan, pegang aja, belum beli lagi, pegang aja. Ada harapan kita tuan. Jadi itu dia tuan-tuan. Sebagai itulah bukti Nabi SAW sayang, cinta dan kasih kepada kita. Maka Nabi banyak bagi kita kelebihan ibadah-ibadah ni, supaya penonton bila kita di pada masyar, ibadah kita akan sama macam ibadah umat-umat yang terdahulu. So umur kita tak panjang tuan-tuan. Umur saya ni dah 39, tak tahu dah boleh sampai berapa ke dah, Allah alam. Umur tuan-tuan mungkin lebih lagi, 70 ke 60 ke 80. Tak tahu dah sampai bila. Sampai bila begini. Sampai bila ni tu, Allah alam, tak tahu. Tengoklah kalau Allah kasih panjang-panjanglah. Kalau Allah kata besok tinggal. Itu dia tuan-tuan. Sementara stok umur masih ada. Ini dia tuan-tuan. Kalau nak mengaji kitab, nak belajar, nak baca, saja-saja di rumah, bukunya sudah ada untuk kita tangkap bersama sebagai satu tambahan ilmu untuk kita. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah dia tuan-tuan apa yang kita berkongsikan pada malam ini. Dan sebelum saya berakhir, saya minumlah air ni buat kali yang sekian ni, insya-Allah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak surau yang menjemput saya, juga Tok Sidam, Pak Haji Masud yang memberikan ucapan tadi. Mudah-mudahan apa yang saya mampu sampaikan, saya akan cuba sampaikan, dan insya-Allah